Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah bertemu lagi kita di episod kedua bagi topik bahagi tahun 4 ya. Jadi sebelum ini kita sudah ajar tentang bahagi ini di episod pertama lagi. Jadi bagi yang baru menonton di video ini boleh tengok video pertama dahulu sebelum tonton video ini dengan habis ya. Jadi untuk penonton-penonton yang baru datang, cikgu akan mengajar tentang topik-topik menggunakan buku teks Sekolah Rendah Matematik. Jadi hari ini kita akan belajar matematik tahun 4 di topik bahagi. Jadi sebelum cikgu lanjutkan episod yang kedua ini, cikgu mengajak semua penonton-penonton untuk tekan butang subscribe di channel cikgu Encik Guru SM dan tekan butang loceng. Juga boleh tonton semua video yang telah cikgu upload, like dan kongsikan kepada sahabat-sahabat lain di luar sana supaya ilmu ini dapat kita manfaatkan bersama-sama ya. Jangan simpan sendiri-sendiri, kita kongsikan kepada rakan-rakan lain. Mudah-mudahan ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi kepada yang tengah menonton video, boleh juga subscribe channel cikgu melalui video tersebut. Di bawah sebelah kanan ada butang subscribe, juga di bawah video tersebut ada butang subscribe. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu akan rungkai lagi ya tentang tajuk bahagi ini. Okey, kepada murid-murid yang tahun 5 dan tahun 6, boleh terus nonton video ini walaupun menggunakan buku teks tahun 4 kerana ini adalah asas ya, asas. Murid boleh ulang kaji semula asas-asas ini supaya kemahiran ini lebih kukuh ya. Insya-Allah cikgu akan buat pula pengajaran bahagi tahun 5, tapi cikgu akan tambah sedikit-sedikit saja di video tahun 5 nanti. Jadi murid tahun 5 kena faham dulu di video tahun 4 sebelum kita proceed atau teruskan di video tahun 5. Okey. Dan untuk peringatan, video cikgu ini cuma 15 minit dia punya durasi. Jadi kalau terpaksa kita akan anjakkan ke episod yang seterusnya. Okey. Jadi kita teruskan tanpa membuang masa ke slide yang hari itu. Okey, hari itu kita sudah rungkai tentang ini di episod 1, pembahagian khas, apa kaitan dia dengan pendaraban khas. Jadi cikgu tidak mau ulas lagi. Boleh tengok di penghujung video episod 1 ya. Jadi kita teruskan. Okey. Sekarang kita ada 93.000 dan 21 bahagi 1.000. Adakah ini pembahagian khas? Ini kita tidak boleh kira sebagai pembahagian khas kerana kita tidak boleh potong-potong sifar-sifar ini. Cikgu kan ada sifar di sini. Ya, betul ada sifar di sini. Tapi dia bukan di bahagian belakang. Kerana di belakang dia masih ada nombor lain. Kalau dia di belakang sekali tadi, kita boleh potong. Kita boleh potong satu sifar, potong satu sifar. Tapi ini tidak boleh. Kerana dia berada di tengah-tengah. Dia bukan di hujung belakang ya. Jadi tidak boleh potong. Jadi kita nak buat macam mana? Kita terpaksalah buat kaedah cangkul ya. Okey, soalan ini cikgu ambil daripada buku teks juga. Buku teks muka surat 52 kalau cikgu tidak salah. Muka surat 52 yang ini. Contoh 4 ya. Jadi kita akan tengok macam mana. Cikgu besarnya sifir 1.000. Macam mana mau buat sifir 1.000? Okey, murid-murid jangan bimbang. Ingat sifir 1.000 adalah sifir 1 ya. Sifir 1 mudah untuk kita cari dia punya jawapan. Okey, cikgu tunjukkan ya macam mana kaedah dia untuk jawab soalan begini. Jangan panik. Mula-mula murid kena buat apa? Nampak ni? Cikgu bulatkan 1.000, cikgu bulatkan 9. Apa dia cakap? Darabkan nombor di luar dengan nombor hadapan di dalam. Inilah 9, nombor hadapan. Ini nombor di luar kan? Jadi kita darabkan. Kenapa? Kita tengok 1.000 kita darabkan dengan 9. Kita akan dapat 9.000. Ingat, kita tidak boleh dapat jawapan 9 di dalam sifir 1.000 sebab dia satu saja. Kan? Satu digit. Mana mungkin ada jawapan di dalam sifir yang ada 4 digit. Jadi pastikan kita gunakan 4 digit pertama juga. Ya, 4 digit pertama yaitu 93 sifar 2. 1 nanti ya. 93 sifar 2 dulu kita guna. Sebab kita gunakan sifir yang ada 4 digit, jadi kita kena gunakan nombor pun nombor 4 digit ya. Jadi sudah kita darabkan dengan 9, kita akan dapat 9.000. Jadi kita kena pastikan jawapan ini adalah lebih kecil untuk kemudahan kita menolak. Lebih kecil daripada nombor yang tadi 4 digit di dalam ini.
Nah, memanglah dia kecil kan? Sebab yang nomor di dalam ini dia ada sudah 302. Di sini cuma 9.000. Jadi kita boleh tolak? Boleh. 9 ini kita letakkan di atas, 9.000 kita letakkan di dalam. Macam itu. Ya. Jadi dia akan nampak begini, 9. Cikgu kenapa tidak di atas sini? Kalau di atas sini bermakna kita gunakan 1 digit. Kita tidak gunakan 4. Tapi cikgu cakap tadi apa? Kita kena gunakan 4 digit. Sebab ini sifir 4 digit. Jadi kena letak di atas dia, yang 4 digit itu. Nah, letaklah 9 sana, turun 9.000. Nah, tolakkan seperti biasa. 9.302 tolak 9.000, kita akan dapat 302. Ya, 302, kemudian turunkan 1. Turunkan 1, kita akan dapat 3.021. Sekarang ini adalah nomor 4 digit. Tadi sifir kita pun sifir 4 digit. Jadi kita masih boleh selesaikan. Ya, sebab masih lagi nomor 4 digit dan sifir 4 digit. Jadi bagaimana? Kita ambil lagi, apa dia? Kita ambil lagi nomor di depan ini, kita darabkan lagi dengan 1.000 itu. Macam itu. Nomor di depan saja. Tidak perlu peduli nomor belakang. Jadi kita akan buat dia seperti ini. 1.000 darab 3. Jadi kita dapatlah 3.000. Sifir 1 senang saja. Kan? Sifar darab 3, sifar darab 3, sifar darab 3, sifar 1 darab 3, 3. Jadi 3 ini letakkan di atas, manakala 3.000 kita letakkan di dalam. Nah, dia akan jadi macam ini, 93. Dan turunlah tadi 3.000. Jadi kita tolakkan seperti biasa, dapatlah 21. Sekarang 21 ini, adakah dia nomor 2 digit atau nomor 4 digit? Oke, dia nomor 2 digit. Kalau dia nomor 4 digit, boleh lagi kita cari jawaban seterusnya. Tapi dia 2 digit, jadi dia adalah baki. Tidak boleh sudah kita bahagikan. Jadi jawaban dia mestilah 93 baki 21. Kena tulis macam ini. 93 baki 21. Oke? Itu adalah jawaban dia. Oke ya? Jelas ya? Kalau tidak jelas, boleh ulang semula video cikgu ini. Oke, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Ini ada satu kaedah yang cikgu sudah ajar, kita akan guna di sini. Baiklah, contoh ini kita tengok ya. 752 biji durian dimasukkan sama banyak ke dalam 16 bakul. Sini ada 16 bakul. Jadi kita tidak tahu ada berapa satu bakul nih. Kita mau tahu ada berapa satu bakul durian dia, ya. Jadi kita keluarkan dulu ayat matematik dia, 752 bahagi 16. Tadi kita bahagi dengan 1 digit senang, ya. Kalau kita bahagi dengan nomor 1.000, 100 ataupun 10 pun senang. So, terus direct saja kita bahagi, ya. Tapi untuk yang 2 digit macam ini, murid mesti gunakan kaedah tulang ikan dulu, sifir tulang ikan. Macam mana mau belajar sifir tulang ikan ini? Cari di dalam channel cikgu, channel Encik Guru SM, cari video kaedah membina sifir 2 digit menggunakan tulang ikan. Oke, ada cikgu ajar di situ tentang ini. Oke. Jadi kita nak buat sifir 16 tapi kita tidak hafal sifir. Jadi kita pecahkan kepada 2 sifir mudah dahulu. Sifir 10 dan sifir 6. Lepas itu kita cari jawaban dia, kemudian barulah kita tambahkan dia. Barulah kita dapat sifir 16 yang lengkap. Ini dia sifir 16 yang lengkap. Kalau tidak tahu kaedah ini, cari di video cikgu ya, kaedah tulang ikan. Oke? Tengok sampai habis. Oke, rujuk gunakan tulang ikan di channel YouTube cikgu. Oke? Sekarang kita akan buat bahagi dia. Kita akan gunakan kaedah cangkul atau bentuk lazim. Jadi macam biasa, siapa datang dahulu kita masukkan dia di dalam, siapa datang kemudian dia tinggal di luar. Macam itulah, ya. Jadi sekarang sifir kita sifir 16. Sifir 16 ini ada 2 digit. Jadi bolehkah tidak kita buat melalui 1 digit dahulu? Tidak boleh. Kalau sifir dia 2 digit, kita kena selesaikan terus 2 digit. Jadi 75. Tengok di sifir 16 adakah jawaban 75? Tidak ada. Paling dekat 64 sama 80. 80 tidak boleh sebab terlalu besar. Kita tidak boleh tolak. Jadi ambil 64. Jadi 4 darab 16, jawabannya 64. Jadi letak 4 di atas, darab 16, jawaban dia 64. Kita tolakkanlah ini.
tolakkan seperti biasa, kita akan dapat jawaban dia 11. Oke, sekarang kita kena turunkan nomor yang ini. Nomor yang tertinggal dari di atas, turunkan ke bawah. Kita akan dapat 112. Adakah 112 dalam sifir 16? Ada. Nah, ini dia. Jadi 7 darab 16 sama dengan 112. Jadi kita buat 7 darab 16 sama dengan 116. Tolakkan dia, kita akan dapat sifar. Jadi tidak ada sudah jawaban, maka inilah jawaban dia. Jadi dalam setiap bakul durian tadi ada 47 biji. Oke? Kalau tidak paham, boleh ulang semula video cikgu ya. Sekarang cikgu akan gunakan kaidah lain pula. Kita pecahkan pembahagi dia itu kepada nomor yang mudah. Contohnya 16 adalah 4 darab dengan 4, kan? Jadi kita gunakan sifir mudah. Mesti murid hafalkan sifir 4. Jadi kita gunakan 4 darab 4. Jadi kita tidak gunakan sifir 16 ya untuk bahagi. Jadi dia akan jadi macam ini. 752 bahagi 4 bahagi 4. Dia akan ada 2 kali bahagi. Bermakna kita akan ada 2 bentuk lazim ataupun ada 2 bentuk cangkul. Mari kita tengok. Tengok, kita akan mulakan dengan yang pertama, 752 bahagi dengan 4, yang pertama. Ya. Jadi kita akan buatlah seperti biasa, gunakan sifir 4, murid sudah hafal. Tolak dia 8, 32, tolak tinggal 3. Jadi turunkan lagi 2, 32 ada 8. Oke, kita akan dapat 188 untuk bahagi yang pertama. Belum selesai, sebab kita bahagi 2 kali. Jadi kita kena bahagi lagi 188 ini, kita bahagi lagi dengan 4 yang kedua. Oke, bahagi dia seperti biasa. 1 kita tidak boleh bahagi, tidak ada jawabannya dalam sifir 4, jadi kita terpaksa gunakan 18. Jadi tidak ada 18, ada 16. 4 darab 4, 16. Tolak seperti biasa, dapat 2. Turunkan 8, jadi 28. Ada dalam sifir 4? Ada. 7 darab 4, 28. Jadi 28 tolak 28, sifar. Jadi sekarang murid boleh nampak tidak? Tadi jawaban dia 47 kan? Walaupun kita bahagi 16 dapat 47, kita bahagi dengan 4 bahagi 4 pun dapat 47. Unik kan? Cikgu, kalau aku tidak hafal sifir 4, aku mau kecilkan lagi, pergi sifir lain, bolehkah? Boleh. Contoh, murid boleh kecilkan pergi sifir 2 dengan sifir 8. Jadi di sini 752 bahagi 2 bahagi 8. Dia akan ada 2 kali bahagi juga lah. Sebab sini ada 2 nombor pembahagi, jadi dia kena buat 2 kali untuk lazim. Cikgu, kalau buat lebih daripada 2 bolehkah? Boleh. Pastikan dia pecahkan lebih. Oke. Macam ini 16, cikgu pecahkan kepada 3. 2 darab 2 darab 4. Kan? Jadi di sini murid kena buatlah 752 bahagi 2 bahagi 2 bahagi lagi 4. Maksudnya dia kena bahagi 3 kali. Di sini cikgu contohkan 2 kali bahagi. Kalau murid gunakan sifir ini, murid kena buat 3 kali bahagi. Ya, 3 kali bahagi sehinggalah dapat jawaban dia, ya. Mesti 3 kali sebab kita ada pembahagi 3 kali di sini, ya. Kalau kita pecahkan kepada 4 kali, contohnya 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kena ada 4 lah dia punya kaidah bentuk lazim cangkul ini, ya. Jadi mana-mana kaidah yang murid rasa selesa untuk dapatkan jawaban, teruskan. Tapi cikgu tidak galakkan cara ini sebab cara ini lambat karena kita terpaksa bekerja 2 kali, 3 kali. Ya, lebih baik murid gunakan cara yang sebelum ini, yaitu kaidah tulang ikan tadi, ya. Kaidah sifir tulang ikan. Oke. Jadi semakin banyak kita pecahkan nombor, semakin banyak jalan kira kita kena buat. Jadi nampaknya di sini saja video cikgu sudah selesai. Cikgu harap murid-murid cikgu dapat dan penonton-penonton dapat belajarlah serba sedikit tentang bahagi. Boleh tengok link kuis Google Form di bawah di bagian description video ini. Ada cikgu sediakan Google Form kuis bahagi. Cikgu ambil dari buku teks tahun 4. Jadi boleh cuba di situ ya. Jadi insya-Allah untuk murid tahun 5, selepas tonton video tahun 4 ini, jangan lupa pula untuk tonton bahagi tahun 5 yang akan cikgu kongsikan nanti kemudian ya. Jadi daripada cikgu itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.